Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang istilah kepada kewarganegaraan terutamanya Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia merujuk kepada penduduk yang bermas tautin di Malaysia dalam tempoh yang ditentukan. Seorang yang memiliki kewarganegaraan memiliki beberapa kelebihan untuk kebaikan diri dan negara. Namun, sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes yang ditangkap akibat penyalahgunaan kad pengenalan yang dipalsukan untuk kegunaan jenayah. Terdapat kesan buruk yang berlaku daripada kes pencetakan dan penghasilan kad pengenalan palsu yang kebiasaannya untuk kegunaan warga luar yang datang ke Malaysia yang boleh menjejaskan keselamatan individu dan negara. Permasalahan kad pengenalan palsu dalam negara semakin berleluasa di kalangan masyarakat. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang menjalankan operasi memalsukan dokumen pengenalan diri kepada pendatang asing. Sebagai contoh, baru-baru ini iaitu pada bulan Ogos 2020, kita dikhabarkan dengan berita mengenai 126 orang ditahan kerana memiliki kad pengenalan palsu ataupun kad pengenalan milik orang lain. Terdapat beberapa faktor berlakunya penggunaan IC palsu di negara kita yang membimbangkan masyarakat dalam pembinaan peradaban majmuk di negara Malaysia. Antaranya ialah pertambahan bilangan pekerja asing secara haram di Malaysia, pengeluaran kad pengenalan palsu yang banyak memudahkan warga asing untuk mendapatkan IC ataupun membeli IC palsu bagi menjadi warga negara dengan lebih cepat. Hal ini kerana dalam proses untuk menjadi kewarganegaraan, seseorang itu mestilah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh JPN, di mana prosesnya agak lama dan banyak untuk diusahakan. Jadi mereka hanya mencari penjual-penjual IC palsu untuk dijadikan target utama bagi memenuhi kendak rakus mereka sendiri. Oleh itu, dalam membina peradaban Malaysia yang lebih unggul, masalah ini seharusnya dibendung dengan cepat sebelum nasi sudah menjadi bubur. Antara faktor lain yang menyebabkan permasalahan kad pengenalan palsu di Malaysia ialah sikap segelintir majikan yang tidak bertanggungjawab menggunakan khidmat pekerja asing atas faktor gaji yang murah, menyebabkan majikan tersebut tergamak membeli dan memberikan kad pengenalan palsu kepada pendatang asing tanpa memikirkan kesan dan akibat tindakan tersebut demi meraih keuntungan mereka sendiri. Pekerja asing tersebut bersedia untuk menerima kadar upah yang ditawarkan asalkan mereka mempunyai pendapatan bagi menjaga hidup mereka. Antara kesan buruk apabila berlakunya pemalsuan IC palsu ialah terjadinya banyak kes jenayah di negara ini. Antaranya ialah kegiatan skamer. Hal ini kerana pihak berkuasa sukar untuk mencari penjenayah yang sebenar. Masalah ini timbul kerana pihak berkuasa sukar untuk mengetahui identiti penjenayah itu dan sukar untuk mengetahui lokasi penjenayah itu berada. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menentang masalah ini sekeras-kerasnya supaya masalah ini tidak berulang kembali. Seterusnya, kesan buruk apabila berlakunya masalah kad pengenalan palsu ialah rakyat akan hilang rasa hormat kepada undang-undang negara. Hal ini kerana mereka berasa kecewa terhadap pihak berkuasa yang tidak dapat memendung masalah ini dengan cekap. Sebagai contoh, masih terdapat lagi warga asing yang dapat memasuki ke negara kita dengan sewenang-wenangnya dengan menggunakan kad pengenalan palsu walaupun pihak berkuasa telah mengambil tindakan terhadap masalah ini. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah memikirkan cara yang berkesan bagi mengelakkan masalah ini berleluasa. Selain itu, antara kesan buruk lain pemalsuan IC ialah peluang pekerjaan rakyat Malaysia akan berkurang. Hal ini kerana majikan akan lebih memilih untuk mengambil pekerja asing yang mempunyai IC palsu untuk bekerja kerana boleh memanipulasikan mereka dengan membayar gaji yang murah dan rendah dibandingkan mereka mengambil pekerja tempatan dan harus membayar gaji pada baras minimum. Jadi, rakyat Malaysia akan mempunyai persaingan dari segi mendapatkan pekerjaan kerana semuanya telah dimonopoli oleh pekerja asing yang mempunyai IC palsu. Berdasarkan permasalahan tersebut, masyarakat Malaysia haruslah membantu kerajaan dalam membantah sindiket penjualan markah palsu dengan melaporkan kepada pihak polis sekiranya terdapat sindiket tersebut di kawasan setempat masing-masing. Selain itu, masyarakat Malaysia juga haruslah melaporkan kepada pihak polis sekiranya terdapat laman sesawang yang didakwa
mengiklan dan menjual makeup palsu dalam talian. Dengan itu, kita sebagai rakyat Malaysia dapat membantu pihak kerajaan dalam mempanteras sindiket penjualan makeup palsu kepada semua warga asing yang semakin berleluasa, sekaligus dapat menjaga keselamatan dan keharmonian negara. Seterusnya, bagi cara untuk mengenali permasalahan isu kad pelayanan palsu di negara ini ialah Ketua Polis Negara mengerahkan anggota polis mereka membuat semacam kad pengenalan kepada setiap individu melalui kaedah serbuan di kawasan perumahan yang kebanyakan penduduk yang tinggal adalah warga asing. Sebagai contoh, 11 pekerja kilang warga asing ditahan kerana memiliki kad pengenalan palsu di Shah Alam pada 15 Julai 2020. Oleh sebab itu, polis perlulah memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan isu ini. Okey, apa yang dapat kami simpulkan di sini adalah isu kad pengenalan palsu ini banyak memberikan impak yang negatif dan merugikan masyarakat maupun negara. Lebih-lebih lagi dari segi aspek keselamatan maupun pekerjaan. Semua pihak perlu mengambil serius tentang permasalahan ini. Agensi kerajaan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara dengan bantuan agensi-agensi lain perlu komited dalam menangani masalah ini agar keharmonian negara dapat terus terjamin.